Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, bertemu lagi kita pada program kuliah Maghrib online surah Luqman Al-Hakim setiap alam, dan alhamdulillah seperti yang kita rancang pada malam ini, insya-Allah bersama kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azra'i, insya-Allah bersama dengan kita, dan menyambung daripada kuliah Ustaz pada bulan lepas berkenaan dengan surah Yusuf, insya-Allah. Jadi kali ini kita sambung lagi. Tak tahulah berapa lama lagi nak online ni Ustaz ya. Jadi saya serah pada saya terus serah pada Ustaz, insya-Allah. Tambah buang masa lagi Ustaz. Insya-Allah masuk Isyak nanti kita bolehlah 5-10 minit lebih sikit kita berhenti Ustaz ya. Alhamdulillah. Okay, teruskan Ustaz, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita masih lagi diberikan rahmat, kehidupan, usia dan kesihatan yang baik sehingga ke hari ini, alhamdulillah. Seperti mana yang dimaklumkan tadi, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung siri yang kedua daripada bicara hikmah surah Yusuf, yang mana ianya merupakan ahsanul qasas ataupun kisah yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Ianya rentetan daripada pertanyaan para sahabat kepada Nabi SAW, tidakkah wujud dalam Al-Quran ini surah-surah ataupun ayat-ayat yang berbentuk kisah dan penceritaan? Setelah sekian lama, beberapa tahun, para sahabat menerima ayat-ayat yang berbentuk peringatan berkaitan dengan tauhid, akidah. Maka pada kesempatan yang demikian Allah menurunkan surah ataupun kisah yang terbaik, iaitu yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik. Jadi kita telah mulakan mukaddimah daripada kisah Nabi Allah Yusuf ini, dan pada malam ini kita sampai kepada ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Di mana Allah berfirman, sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Siapakah yang bertanya itu? Ya, mereka itulah para sahabat yang saya ceritakan sebentar tadi. Mereka bertanya kepada Rasulullah, tidakkah dalam Al-Quran ini punyai kisah-kisah seperti mana yang pernah kami dengar diceritakan oleh kaum-kaum daripada kalangan Yahudi dan Nasrani, ya, khususnya golongan Yahudi. Maka Nabi SAW pun tidak ada jawapan kerana Al-Quran ini bukan datang daripada Nabi, tetapi Allah memberikan wahyu kepada Nabi dengan turunnya surah Yusuf ini sebagai suatu tanda, sebagai suatu ayat kepada golongan para sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Lantaran itu, Allah juga menyatakan dalam ayat yang ke-7, sesungguhnya pada Yusuf itu dan saudaranya, ya, kisah ini bukan sahaja berkaitan dengan kisah Yusuf, tetapi kisah saudara-saudara Yusuf. Ada 11 lagi, termasuk adik kandung Yusuf yang diberi nama Bunyamin, dan nama ini famous di barat dengan nama Benjamin. Okey. Adik-beradik Nabi Yusuf seramai 12 orang, termasuk Yusuf. Itu lahir daripada 4 orang ibu dalam riwayat. Satu riwayat. Saya pun tak ingat nama ibu-ibu itu. Dan adik-beradiknya juga semua, saya pun tak ingat, semualah ada nama Levi. Ya, Levi itu saya ingat sebab Levi's. Okey. Ada nama Yahuza. Yahuza ni terkenal kerana kalau kita baca kisah kerajaan-kerajaan yang berjaya dibina oleh Bani Israel, kerajaan-kerajaan yang memonopoli keluarga ataupun kaum Bani Israel adalah kerajaan Yahuda.
Mengapa? Kerana daripada Yahuda itu lahirnya paling banyak para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Baik. Ayat seterusnya Allah berfirman, "Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin." Di mana Nabi Allah Yusuf menyatakan, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan ketika mana adik-beradik Nabi Allah Yusuf ini menyatakan sesungguhnya Yusuf dan saudaranya iaitu Bunyamin lebih disukai oleh ayah kita, oleh ayah kami berbanding kami sendiri. Wa nahnu usbah, dalam keadaan kami ini ramai, kami ini kuat, kami ini ada 10 orang. Ya, ini dah macam blok pakatan pula. Satu blok 10 orang, satu blok 2 orang. Nah, sudah pastilah yang 10 orang itu satu usbah. Usbah ni satu kelompok yang kuat. Ya. Jadi adik-beradik Nabi Allah Yusuf ni melihat 2 orang adik bongsu kami, Yusuf dan Bunyamin ini lebih diberi perhatian oleh ayah kami. Mengapakah kami tidak diberikan perhatian demikian? Inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapa kami Yaqub ini benar-benar berada dalam kekeliruan ataupun dalam kesesatan yang nyata. Baik. Daripada ayat yang ke-8 ini, di sinilah titik permulaan kepada apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Di sini jugalah titik permulaan kepada kisah, hampir keseluruhan kisah yang terdapat dalam surah ini. Dalam ayat ini juga Allah sekali lagi menzahirkan kepada kita ulangan kepada dosa pertama, ya, yang berlaku dalam dalam alam ini, iaitu kedengkian ataupun iri. Sebab itu kalau kita tengok keingkaran pertama yang dilakukan oleh iblis, keingkaran pertama yang dilakukan oleh iblis adalah irinya dia kepada Adam yang tidak dicipta daripada api, yang mana iblis menganggap ciptaan daripada api itu lebih baik. Okey, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menyatakan Allah menciptakan aku daripada api, sedang Allah menciptakan ia daripada tanah. Iblis menganggap ciptaan daripada api itu lebih baik daripada ciptaan makhluk Allah yang Allah cipta dari tanah. Mana baik? Okey. Secara umum daripada segi kemampuan itu tidak dinafikan. Mungkin iblis, sebab iblis ni wakana minal jin, dia daripada kalangan jin, punyai kemampuan yang lebih dahsyat daripada manusia. Jin nak naik, nak terbang, jin boleh terbang. Okey. Jin boleh memanjangkan badannya, manusia tak boleh buat begitu. Manusia kena naik pesawat, ya, kena naik roket dan sebagainya. Tetapi Allah menyatakan manusia ini ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Inilah manusia, ya. Jadi orang yang kalaulah ada kelompok-kelompok yang berniat jahat, yang ingin mengambil kerja Tuhan, nak kaji genetik manusia, nak ubah genetik manusia, nak jadikan macam-macam, nak jadikan macam dalam filem zombie ke apa ke, ikutlah dia. Ini sisi mereka. Sudah pasti, ya, saya meyakini mereka tidak berjaya kerana mereka sama sekali tidak boleh mengubah ahsan taqwim, iaitu ciptaan Allah yang terbaik. Iri, kedengkian. Demikian adik-beradik Nabi Allah Yusuf, kedengkiannya kepada perhatian yang diberikan oleh Nabi Allah Yaqub alaihissalam kepada 2 beradik ini. Isunya mengapa? Sudah pasti Nabi Allah Yaqub alaihissalam melihat sesuatu pada anaknya Yusuf. Apakah yang Nabi Allah Yusuf lihat? Ya. Baik. Maaf, apakah yang Nabi Allah Yaqub lihat? Ini sudah pasti berkaitan dengan kewahyuan, ya,
yang Allah berikan kepada Nabi Allah Yaqub tentang siapakah anaknya itu. Ya, bahkan kisah ini kalau kita lihat, ianya setelah Nabi Allah Yusuf mengkhabarkan mimpinya kepada Nabi Allah Yaqub. Jadi Nabi Yusuf dah khabarkan mimpinya, dan mimpinya itu satu perkara yang besar, melihat 11 bintang, bulan dan matahari. Bintang tu planet. Saya pernah uraikan sebelum ini. Ada beberapa dalam ajaran Nasrani, dalam Bible, ada beberapa fenomena bintang, star of sekian yang berlaku di langit. Hakikatnya ia adalah merupakan susunan planet. Ya. Jadi dia planet lah. Bintang dan matahari kesemuanya sujud kepada Nabi Allah Yusuf. Daripada hal itu menyebabkan Nabi Allah Yaqub mendapat mesej penting tentang anaknya, iaitu Yusuf alaihissalam. Sebab itu ada perhatian yang lebih. Bahkan perhatian yang diberikan oleh Nabi Allah Yaqub kepada Yusuf sudah pasti berkaitan dengan ayat yang kita baca pada pertemuan yang lalu, iaitu pesanan Nabi Allah Yaqub kepada Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan tentang mimpi kamu ini kepada adik-beradikmu yang lain, ya, kerana ianya akan menyebabkan ataupun mendatangkan satu perancangan. Hari ini kita sebut dengan bahasa konspirasi untuk menganiaya Yusuf alaihissalam. Maka timbullah satu idea, uqtulu yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ada orang yang berkata, siapa yang berkata ini? Satu pandangan menyatakan yang berkata ini adalah salah seorang adik-beradik Yusuf. Ada pandangan yang menyatakan yang berkata ini iblis. Baik, kerana iblis ini, tuan-tuan sekalian, iblis ni dia boleh mengganggu direct. Iblis tak mari datang kat kita. Kita siapa, kita setakat imam masjid, pengurusi masjid, iblis kata bukan level aku ni. Kan? Setakat YB belum lagi level aku. Jadi iblis ni level dia kacau siapa? Kacau para rasul. Okey? Baik. Jadi yang mengatakan iblis menghasut Nabi Ibrahim alaihissalam, jangan sembelih anak kamu. Itu yang kena ambil batu dengan Nabi Ibrahim kena lontar tempat iblis berdiri hasut tu. Itu yang jadi tempat jamrah tu. Kan? Baik. Jadi ada pendapat menyatakan iblis, ada pendapat menyatakan one of adik-beradik Yusuf. Dia bagi tahu kepada adik-beradik yang lain apa yang kita perlu buat. Okay, so start from now, kita mesti create satu rancangan how to alihkan perhatian Yaqub kepada Yusuf ni. Maka dia kata bunuh Yusuf. Jahat sangat ni, bunuh terus. Kata awi tarahuhu arda yakhlu lakum wajhu abi, ataupun kita buang dia ke mana-mana negeri, ke mana-mana tempat, lenyapkan terus pandangan Yaqub ayah kita kepada Yusuf. Yang lebih menarik, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Lepas tu kamu ni jadilah orang-orang soleh, lepas tu taubatlah. Kalau tengok kepada ayat ini skill siapa? Skill iblis. Iblis ni memang kerja dia gitu, buat jahat dulu, buat dosa dulu, begitulah. Nanti taubatlah, gitu. Baik. Qala qailum minhum, telah berkatalah seorang daripada kalangan mereka. Ini baru kalangan mereka. Mereka ni siapa? 10 orang adik-beradik ini. Dalam satu riwayat disebutkan adik-beradik Nabi Allah Yusuf yang bernama Rubail. Ini ada salah seorang namanya Rubail. Okey. Katakanlah jika benar, laukana sahihan, sekiranya yang menyatakan itu adalah Rubail. Rubail kata la taqtulu Yusuf, janganlah bunuh Yusuf ni. Agak-agak lah kalau nak buat jahat pun adik-beradik kita kot, dia kata. Tetapi wa alquhu fi ghayabatil jubb, tapi buanglah dia dalam perigi sumber air. Okey.
Tak tahulah tuan-tuan nak bayang perigi ni macam mana. Perigi belakang rumah kita ke, dulu-dulu, perigi cerita Piramli ke, kan. Tapi bagi saya lah, saya selalu sebut dalam kuliah saya, don't underrated setiap kisah-kisah yang kita baca dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Kita kena berhadapan dengan realiti. Okay? Kisah-kisah Al-Quran ni kisah-kisah yang besar. Okay? Jadi boleh jadi perigi itu bukanlah satu perigi biasa, tapi perigi yang dalam, yang yang punyai, ialah kita katakan daripada segi logiknya, kalau orang masuk ni boleh mudarat begitu. Wa alquhu fi ghayabatil jub' yaltaqituhu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Jadi bila kamu buang dalam perigi itu, nanti akan adalah orang-orang yang bermusafir yang akan mengutip dia. Maksudnya orang musafir ni dia akan gunakan perigi itu ambil air. Nanti dia akan jumpa si Yusuf ni, nanti dia akan ambil lah. In kuntum fa'ilin, sekiranya kamu semua ingin melakukan hal yang demikian. Baik. Ini bukan kecil punya rancangan. Ya. Jadi kisah Quran ini relevant and reliable. Dia tidaklah terhenti pada satu zaman, ataupun dia hanya berlaku pada keadaan hari ini sahaja. Akan tetapi dia berlaku selagi mana ada manusia, selagi mana ada kejahatan. Ni tuan-tuan, perempuan sekalian, sidang penuntun sekalian, penganiayaan ataupun kezaliman yang dilakukan ke atas sesetengah individu, yang mana ianya berbalik kepada soal kepentingan tertentu, itu akan sentiasa terus berlaku. Demikian Allah telah gambarkan, demikian berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Okey. Mereka berkata kepada ayah, wahai ayah kami, apakah sebabnya engkau selama ini tidak pernah mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal kami ini hanyalah orang yang menginginkan kebaikan pada Yusuf itu. Nabi Allah Yaqub ada satu sifat, dia tidak pernah membenarkan anak-anaknya yang lain untuk sewenang-wenangnya mengambil Yusuf. Bawa main, bawa pergi jalan, tak boleh. So Yusuf ni kena under control, tak bagi penjagaan penuh, penjagaan rapi. Jadi macam mana nak buat anaknya kalau Yaqub tak bagi keluar? Arsilhu ma'ana ghadan, tolonglah esok serahkanlah dia kepada kami. Yarta' wa yal'ab, bolehlah kami esok pergi sia-sia bawa dia berjalan, duduk bermain dengan dia. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami akan jaga dia betul-betul. Baik. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih. Kata Nabi Allah Yaqub alaihi salam, sesungguhnya aku ni benar-benar berasa khawatir, sedih untuk kamu pergi bawa dia. Wa akhafu ay ya'kulahu dhi'b, dan aku khawatir dia akan dimakan serigala. Di sini ada perbincangan dia. Wa antum anhu ghafilun, dalam keadaan kamu semua lalai untuk menjaga dia. Jadi di sini ada satu persoalan. Okay. Ada satu kisah, ada satu perkara menarik untuk kita bicara. Jadi betulkah pada zaman itu ada serigala makan orang? Okay. Baik. Jadi semua ni logik sahaja. Perkara-perkara ni semuanya adalah logik sahaja. Tetapi boleh jadi, boleh jadi benda tu tak ada, tetapi sengaja disebutkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam sebagai satu peringatan kepada anak-anaknya tentang bahaya yang bakal menimpa.
Macam ayah-ayah kita dululah, kalau kat kampung dia tak bagi kita main kat luar, kadang-kadang alasan dia tak logik. Main makan dek rimau nanti siapa tanggung? Macam tu. Tak ada rimau, mana ada. Kan? Tapi itu antara cara dia lah, nak bagi kita tak main atau nak jaga keselamatan kita. Qalu la in akalahu dhi'bu, mereka berkata sekiranya ia dimakan oleh serigala, wa nahnu usbah, dalam keadaan kami ni very strong, 10 orang ni, inna idzal la khasirun, benar-benarlah kami ni dalam keadaan yang amat rugi. Takkan rugi sangatlah kami ni, teruk sangatlah kami ni. Ya, ayat ke-14. Kalau ayat yang ke-14, kalau kami ni kuat, kami ni strong, tapi kami tak boleh nak jaga adik kami daripada dibaham oleh serigala. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub, dapat keizinan ketika mana mereka keluar bersama dengan Yusuf, mereka bersepakat untuk memasukkannya ke dalam telaga. Wa auhayna ilaih, kami wahyukan kepada Yusuf, la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun, kami wahyukan kepada Yusuf, yang mana kamu wahai Yusuf akan mengkhabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan kepada kamu hari ini, ya, dalam keadaan mereka tidak ingat, ataupun dalam keadaan mereka, maksudnya dalam keadaan mereka tidak mengenali kamu. Kata para ulama, di sinilah Allah pertama kali mengangkat Yusuf sebagai nabi. Okey, sebab apa? Sebab perkataan wa auhayna, kami wahyukan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, tak ada siapa di kalangan kita yang boleh menyatakan dia dapat ilmu direct daripada Allah Ta'ala. Saya dapat amalan ini, ya tak ada dalam kitab, ya tak ada dalam hadis, tapi saya dapat direct pada Allah. Sudah. Ketahuilah ni tanda-tanda tanda-tanda bakal kena angkut ke JAIS ni, soal siasat. Tak ada, tak boleh. Macam mana tiba-tiba dia kata saya dapat ilmu direct, Allah wahyu direct pada saya, kerana itu adalah sifat Nabi, ya, sifat Nabi. Baik, apa makna dia? Bukankah kita ni boleh dapat ilham? Ya, ilham ni datang daripada siapa? Daripada Allah. Ilham. Apa dia? Ilham ke, petunjuk ke, gerak hati ke, semua datang daripada Allah. Tapi wahyu ni dia sifat dia lain. Dia merupakan satu benda yang bersifat nyata, yang bersifat mutlak. Okey, kita pun tak boleh describe macam mana wahyu ini, because kita tak terima benda ini. Ya, tetapi Allah wahyukan kepada, sebab kalau kita tengok contoh, ya, macam pertemuan dengan malaikat masa Nabi SAW dihalau oleh penduduk Taif, Jibril datang kepada Nabi. Nabi nampak Jibril tu di awan antara langit dan bumi, kata Nabi SAW. Demikian salah satu daripada macam mana sifat para Nabi dipilih untuk diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dengan perkara-perkara yang sedemikian. Baik, kita sambung. Jadi pada masa itu Allah wahyukan kepada Nabi Yusuf, kamu akan beritahu balik adik-beradik kamu tentang apa yang mereka lakukan pada hari ini, dalam keadaan mereka tidak lagi mengetahui ataupun tidak lagi mengenali kamu. Sebab tu satu pendapat menyatakan that time Nabi Yusuf ni usia yang masih lagi kanak-kanak. Ada yang menyatakan di hujung usia kanak-kanak sebelum remaja. Maksudnya belum lagi ada satu perubahan yang drastik pada dirinya ke arah dewasa, ya. Baik, sebab ada orang yang memang kalau katalah 20 tahun 30 tahun kita tak jumpa dia, dan last kita jumpa dia semasa kita kecil, memang kita tak boleh cam ataupun kita tak kenal. Itu logik sahaja bagi manusia. Sebab ada pendapat menyatakan perpisahan Nabi Allah Yusuf dengan Yaqub ini berlaku selama 80 tahun. Ini lama, tempoh tu adalah satu tempoh yang lama. Baik, jadi kita sambung. Okay. Jadi di mana Nabi Allah Yusuf dah kena buang dalam telaga. Okey, dah kena buang dalam telaga. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Mereka pun pulanglah. Datang mereka kepada ayah mereka Yaqub dalam waktu Isya'
ya, isya'an yabkun, menangis, ya, menangis. Qalu ya abana, mereka berkata, wahai ayah kami, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Kami telah pergi, ya, untuk nastabiq. Nastabiq ni kami bermain lah, berlumba, satu permainan yang memerlukan kepada fokus. Wa tarakna Yusuf, kami duk tinggal lah Yusuf ini inda mata'ina, di sisi barang-barang kami, kuda kami apa semua. Fa'akalahu zi, dia pun dimakan serigala. Yang anehnya, mereka gunakan alasan yang ayah dia pernah sebut sebelum tu. Macam tak kreatif langsung. Nak buat tipu helah. Carilah helah lain. Tiba-tiba dia guna helah yang ayah dia sebut, Nabi Yaakob sebut, dan Nabi Yaakob risau kalau dia kena makan serigala. Rupa betul dia gunakan alasan itu sebagai helah dia untuk menyatakan kehilangan Yusuf alaihissalam. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Dan pasti kamu tidak percaya kepada kami sedang kami dalam keadaan yang benar. Okey. Poin di sini, tuan-tuan dan puan sedang pendengar sekalian, ayat ini akan digunakan oleh manusia-manusia yang berbohong sebenarnya. Ini Allah ajar dalam Quran. How to detect person, orang yang dia berbohong dalam percakapan dia. Okay. Kami tahu yang kalian tidak percaya kepada kami. Itu ayat-ayat yang tak perlu keluar daripada seseorang. Ya. Sebab tu Nabi tak pernah sebut guna perkataan-perkataan demikian. Perkataan yang menagih simpati orang supaya percaya kepada dia. Okey. Allah gambarkan ini dalam Al-Quran. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka cuba meyakinkan Nabi Yaakob dengan mereka datang membawa baju Yusuf bidamin kadhib, dengan darah yang tipu. Satu pendapat kata mereka pergi sembelih kambing, mereka ambil darah tu, mereka lumurkan ke baju Yusuf alaihissalam. Ada satu pendapat menarik lah. Baju Yusuf yang diberi kepada Yaakob ini tidak koyak. Jadi kalau kisah itu benar, kita perlu mengakui setiap helah, perancangan, konspirasi dan sebagainya, dia tidak akan perfect. Dia akan ada lopong-lopong dia yang mana orang akan dapat kesan. Orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, mereka akan dapat kesan tentang helah-helah tersebut. Walaupun mungkin majoriti orang percaya, tetapi dia dapat kesan perkara-perkara yang menjadi bukti kepada berlakunya helah ataupun word yang kita guna pada hari ini, hidden agenda yang berlaku. Sebab apa? Bagaimana kan kalau dia bagi baju Yusuf yang berdarah tapi tak koyak? For sure lah serigala yang pergi sekolah. Kan? Dia tahu nak makan Yusuf ni, sayang baju dia, jadi kita buka elok-elok dulu baju dia, baru kita ngap dia. Jadi itu tak logik. Sebab itu kata Nabi Allah Yaakob, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nabi Yaakob dah against mereka balik. Ya, Nabi Yaakob dah bantah mereka sebenarnya. Ya. Nabi Yaakob alaihi salam menyatakan sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk, iaitu dusta itu, penipuan itu. Fasabrun jamil, ya, maka kesabaran yang baik itu adalah satu kesabaranku, kata Nabi Allah Yaakob. Wallahul musta'an, dan Allah sahajalah yang dapat membantu ala ma tasifun, atas apa yang kamu ceritakan. Ya. So that time Nabi Allah Yaakob tidak ada kekuatan peribadi untuk membongkar perkara ini. Jadi masih banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang mungkin boleh dibincangkan. Kenapa Nabi Allah Yaakob kalau tahu ini sebuah perancangan, kenapa baginda tidak cuba untuk menghuraikan kebenaran pada masa itu juga. Kerana ini adalah soal kehilangan seorang anak. Ada orang-orang yang mempersoalkan kenapa Nabi Yaakob just terima macam tu saja sedangkan dia mendapat khabar tentang kematian anaknya. Tidak adakah usaha-usaha lain daripada itu? Wallahu alam. Di sebalik itu ada kisahnya yang Allah Azza wa Jalla sahaja yang mengetahui tentang hakikatnya, kerana kita tidak berada pada zaman tersebut. Okey. Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Akhirnya Allah melanjutkan kisah ini
keadaan Nabi Allah Yusuf yang berada dalam telaga, datanglah sekumpulan orang yang bermusafir, maka mereka menurunkan waridahum, ya, lalu mereka menurunkan orang yang pergi ditugaskan untuk mengambil air, fa'adla dalwah, maka dia turunkan dia punya baldi itu nak ambil air. Ya, jadi perigi itu perigi berair, bukan perigi yang kosong. Qala ya bushra hadha ghulam, dia kata, dia kata ada satu good news, dia kata. Kenapa? Jumpa budak. Ghulam, satu budak yang meningkat dewasa, bukan meningkat dewasa, meningkat remaja. Ya. Wa asarruhu bida'ah, dalam kepala dia, ini pelik ni golongan yang jumpa Nabi Allah Yusuf ni. Dia kata, dia kata cerita ni, dia kata untung betul kita hari ni kita jumpa satu orang budak. Dia kata, apa lagi, kita sembunyikan dia sebagai barang dagangan. Maka berlakulah jenayah pemerdagangan manusia dalam kisah Nabi Allah Yusuf, dan yang didagang itu adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Duk fikir jumpa budak jual, jumpa budak jual. Ini pun rasanya yang geng-geng musafir ini semua geng-geng kongsi gelap bertaraf dunia lah. Kalau takkanlah dia kira jumpa budak kira jual terus je lah gitu. Wallahu alimun bima ya'malun, Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka lakukan. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah, lalu mereka pun menjual Yusuf alaihi salam dengan harga yang beberapa dirham sahaja. Murah, dia jual murah sebab barang free. jumpa dalam telaga. Jadi dia pun malah nak simpan lama-lama, ya, kita pun malah nak demand harga, dia pun budak lagi, dia tengok, maka dijual dengan harga yang murah. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka merasa tidak tertarik hati kepada Yusuf. Ni kalau kita tengok dalam ayat ni, Yusuf ni kita tahu ada satu pengakuan daripada Nabi SAW ketika peristiwa Mi'raj, yang mana bila mana Nabi naik ke langit bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, langsung Nabi mengkhabarkan separuh daripada kecantikan dunia ini berada pada Yusuf. Ini pengakuan Nabi. Tetapi mengapa apabila mereka jumpa Yusuf, mereka tak tertarik kepada Yusuf? Ini aturan Allah Ta'ala. Sebab Allah dah sebut dalam ayat sebelumnya, Wallahu alimun bima ya'malun, Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka lakukan. Mungkin Allah menjadikan pada pandangan mereka itu, mereka tidak nampak kekacakan Yusuf ini. Sebab apa? Sebab Allah nak aturkan sesuatu untuk Yusuf AS. Jadi dia nampak tak biasa je budak ni, tak ada apa. Sebab tu dia jual dengan harga yang murah. Maka bila dia jual, wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Berkatalah orang yang membelinya daripada Mesir. Okey. Kisah Nabi Allah Yusuf ni di mana sebenarnya? Kisah kampung di asal Baitul Maqdis lah. Sebab kampung itu kan kat situ. Kampung Nabi Yaqub tu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang ada hari ini di Palestin. Jadi ada yang menyatakan telaga tu pun dia berada di sekitar kawasan-kawasan tu juga. Okey. Dan orang yang beli ni daripada Mesir. Memang cerita ni cerita Mesir. Okey. Jadi berkatalah orang yang membeli Yusuf daripada Mesir limra'atihi, kepada isterinya, akrimi maswah. Ya, kita muliakanlah budak yang kita beli ni. Maksudnya apa? Satu pandangan kata dia beli tapi dijadikan anak angkat. Bukan dijadikan sebagai seorang hamba. Yang mana Allah telah buat Yusuf ini dapat menarik perhatian orang yang membelinya itu. Asa ayyam fa'ana au nattakhizahu walada. Moga-moga kami ni kita boleh dapat manfaat daripada dia, kita boleh memanfaatkan dia, dan kita boleh ambil dia sebagai anak. Di sinilah timbul satu pandangan. Okey. Kan kita akan jumpa kisah Zulaikha dan juga Al-Aziz, Raja Mesir pada masa itu, yang ceritanya mereka ni tak ada anak pun, mana ada anak. Lepas tu dia kata kita boleh ambil Nabi Allah Yusuf ni. Dia tak kata Nabi Allah Yusuf, dia tak tahulah masa tu Nabi kan. Jadi dia kata kita boleh ambil dia ni jadi anak.
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Kata Allah, dan demikian kami telah menempatkan Yusuf di atas muka bumi ini. Allah menjadikan Yusuf alaihi salam dipelihara oleh pembesar negara Mesir. وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, dan kami ajar kepadanya ilmu mentakwilkan mimpi. Kenapa ilmu mentakwil mimpi? Kerana pada masa itu, trend manusia pada masa itu mempercayai ataupun beriman kepada mimpi. Sekarang tak adalah trend tu. Okay. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah Ta'ala ini begitu mudah untuk mengaturkan urusannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما, dan ketika mana telah sampai usia kedewasaannya, atainahu hukman wa ilma, kami mendatangkan atau kami memberikannya hikmah dan juga ilmu, kebijaksanaan dan juga ilmu. Allah beri. Baik. Ghalibnya ataupun kita kata manusia ini untuk mendapatkan ilmu dia perlu belajar. Itu sudah pastilah. Ya. Sudah pasti. Dan tetapi bagaimana para nabi? Okey, para nabi ini mereka dapat pendidikan langsung daripada Allah Azza wa Jalla. Itu bezanya. Okey. Betul, Allah berikan dia kecerdikan sebab Nabi Isa, contoh kalau kita ambil Nabi Isa. Nabi Isa akan turun dan menyelamatkan umat manusia di akhir zaman. Akan menyelamatkan umat manusia di zaman ini. Saya tak suka gunakan akhir zaman. Di zaman ini. Ya, Nabi Isa akan turun dan akan menyelesaikan, membongkar segala penipuan, pendustaan yang telah dipercayai oleh sebahagian besar manusia. Kalau tuan-tuan, puan-puan tengok Nabi Isa alaihi salam, how kita nak faham cerdiknya Nabi Isa, Allah telah menjadikannya dia mampu berhujah untuk menyelamatkan maruah ibunya tatkala dia masih bayi lagi. Okay. Sebab tu Nabi Isa alaihi salam masa turun dia tak akan perangi orang. Zaman that time tak ada peperangan dah. Sebab Nabi Isa turun bunuh Dajjal dan selepas tu kaum muslimin akan memerangi Yahudi, and after that kita tak berperang. That is the last jihad for umat Islam. Tapi kita tahu bahawa Nabi Allah Isa ada beberapa duty yang Allah berikan. Antaranya menutup terus agama salib. Ya. Dan ada beberapa benda lain yang kita mungkin tak boleh faham pada hari ini, seperti mana Allah mengarahkan Nabi Isa membunuh babi. Ya, Allah mengarahkan Nabi Isa menghapuskan sistem pajak. Jadi ini satu perkara yang besar yang akan dilakukan oleh Nabi Allah Isa, dan ini sudah pasti memerlukan kepada kebijaksanaan yang hebat. Sebab itulah kalau kita sempat dengan zaman itu, wallahu alam, kalau saya teringin nak lihat bagaimana kecerdikan yang Allah beri kepada Nabi Isa alaihi salam. Sebab Nabi Isa ni, zaman Nabi Isa jadi Nabi pun, zaman pada masa itu orang mula mendewakan ahli perubatan. Sebab apa? Sebab pada zaman tu ilmu perubatan berkembang dengan hebat. Tapi that time ada penyakit yang ahli perubatan tak boleh ubat. Apa dia? Penyakit sopak, kusta. Ya, penyakit buta. That time tak ada siapa pun boleh ubat. Dan Allah menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai doktor yang paling pakar, yang mana boleh merawat orang buta, yang boleh merawat penyakit sopak ataupun kusta. Bahkan Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, baginda boleh hidupkan orang yang mati. Mana ada pakar perubatan boleh hidupkan orang mati zaman ni? Tak ada. Dan ini adalah perkara yang wallahu alam, kalau kita diberikan kesempatan kita akan melihat perkara. Sebab itu ada satu hadis dalam riwayat Ibnu Majah, ketika mana Isa alaihi salam turun, kata Allah, hilanglah penyakit bagi setiap orang yang berpenyakit. Kita sama-sama tunggulah. Jadi hadirin mati Allah sekalian, ya, saya rasa
saya tidak boleh lanjutkan perbahasan ini. InsyaAllah kita berhenti dulu pada ayat yang ke-22 sebab saya live di surau dan kita akan mendengar azan. Jadi insya-Allah kita berhenti pada ayat yang ke-22 di mana apabila sampai usia dewasa Allah memberikan kebijaksanaan dan ilmu kepada Yusuf. Ya, dan kebijaksanaan dan ilmu itu amat penting untuk Nabi Allah Yusuf mentadbir negara Mesir selepas ini. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami membalas terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi wallahu alam insya-Allah. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.